Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Antara tajuk utama berita IKIM FM 8 pagi, Undang-Undang Hudud Mahkamah Persekutuan serah keputusan kepada anggota Parlimen. Kerajaan Kelantan puji tindakan pantas Kerajaan Pusat bawa pulang rakyat Malaysia di Yaman. Iran hantar kapal perang ke Teluk Aden. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Izi Korban. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof. Mahkamah Persekutuan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan anggota Parlimen untuk memutuskan sama ada Kelantan layak ataupun tidak untuk melaksanakan Undang-Undang Persendirian berkaitan hudud. Ketika ditemui pemberita selepas merasmikan pelancaran sistem e-Kehakiman di Kompleks Mahkamah Kota Baru di Kota Baru, Kelantan, Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria berkata Mahkamah Persekutuan tidak akan mencampuri sebarang urusan berkaitan perkara berkenaan namun akan menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada pihaknya dengan sebaik mungkin sekiranya ia diluluskan. Menurut beliau lagi, tiada pertinian undang-undang akan berlaku melibatkan kuasa Mahkamah Syariah yang tertakluk kepada negeri dengan Mahkamah Persekutuan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong jika undang-undang itu dilaksanakan. Kerajaan Kelantan memuji tindakan pantas Kerajaan Pusat yang segera membawa pulang rakyat Malaysia di Yaman berikutan pergolakan di negara tersebut. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata usaha membawa pulang rakyat Malaysia yang berada di Yaman melalui Majlis Keselamatan Negara MKN adalah satu tindakan tepat. Selain itu, Datuk Ahmad berkata rakyat Malaysia yang berada di Yaman juga diminta mendaftar dengan Kedutaan Malaysia bagi memudahkan urusan pemindahan atau evakuasi. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, sejumlah 37 lagi rakyat Malaysia yang dibawa keluar dari Yaman tiba di tanah air dengan 2 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam. Ini sekaligus menjadikan seramai 158 rakyat Malaysia pulang ke tanah air berikutan keadaan negara itu yang sedang bergolak. Kerajaan bersetuju menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi mengkaji kerjasama menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai lingua franca pada peringkat antarabangsa. Justru Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, jawatan kuasa berkenaan yang dipengerusikan oleh Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim akan mengkaji aspek teknikal bahasa itu bersama-sama sebuah jawatan kuasa Kerajaan Indonesia. Jelas beliau, pada masa ini terdapat lebih 300 juta penutur bahasa Melayu di seluruh dunia dengan kebanyakannya di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura menjadikannya sebagai bahasa keempat terpenting di dunia dari segi penggunaannya. Isu-isu ekstremisme dalam agama Islam yang berlaku akhir-akhir ini perlu diberi perhatian supaya dapat ditangani dengan sempurna oleh umat amnya. Menyedari perkara tersebut, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM dengan kerjasama Pejabat Timbalan Perdana Menteri dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia menganjurkan Muzakarah Ulama dan Pendakwah Malaysia Indonesia 2015 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Indonesia pada hari ini. Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Datuk Nik Mustafa Ni Ahsan yang ditemui pemberita IKIM FM sebelum berlepas ke Jakarta, Indonesia berkata, usaha kesepakatan dalam menangani gejala ekstremisme perlu kerana hal tersebut merupakan perkara penting kepada para pendakwah dan ulama dalam rangka memperkukuhkan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah di rantau ini. Harapan kami ialah semoga kami sama-sama memahami senario di mana ekstremisme di kalangan pengikut-pengikut Islam ini menjadi lebih meningkat di akhir-akhir ini. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya ekstremisme ini meningkat? Itu saya harap
dalam muzakarah ulama dan pendakwah Malaysia Indonesia ini, insya-Allah kami dapat mengenal pasti punca-puncanya bagaimana kita dapat menangani permasalahan itu, dan semoga imej yang nak kita bawa kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat bukan Islam sebagai Islam itu sebuah agama dan pengikut-pengikutnya yang menghayati Islam itu mampu hidup berharmoni dengan semua kaum, semua bangsa, semua keturunan, semua pengikut penganut-penganut agama-agama lain dalam keadaan yang penuh dengan kasih sayang di kalangan masyarakat manusia. Datuk Nik Mustafa mewakili IKIM ke Muzakarah Ulama dan Pendakwah Malaysia Indonesia 2015 di Jakarta yang bakal dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beralih pula ke laporan selanjutnya, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib merupakan pusat zakat terawal yang menerima pensijilan ISO yang diiktiraf dan didaftar oleh SIRIM QAS International Senin Berhad. Atas usaha berterusan dalam memastikan kutipan zakat di kaunter berada dalam keadaan baik serta membangunkan sistem pengurusan keselamatan maklumat PPZ Mawib. Semalam, Melaka sejarah dengan memperolehi pengiktirafan persijilan MS ISO 9001-2008 dan persijilan ISMS ISO atau IEC 27001-2005 dan ISO IEC 27001-2007. Menurut pengurusinya, Datuk Cik Mat Cik Ali, dengan pengiktirafan antarabangsa itu ia memberi gambaran bahawa PPZ Mawib sentiasa memberi tumpuan kepada kualiti di dalam sistem pengurusannya dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat Islam, khususnya pembayar zakat. Kedua pengiktirafan antarabangsa ini memberikan gambaran sebenar betapa PPZ menitikberatkan kualiti di dalam sistem pengurusannya bagi memastikan kelangsungan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat Islam, khususnya kepada pembayar zakat, sekaligus memastikan kebolehpercayaan para pembayar zakat PPZ Mawib meningkat saban tahun. Adalah diharapkan warga PPZ akan berusaha dengan lebih keras lagi bagi mengekalkan prestasi ini, bagi memastikan kita sentiasa mara ke hadapan dan menjadi contoh kepada pusat-pusat zakat negeri-negeri yang lain dalam pengoperasian zakat di Malaysia, insya-Allah. Sementara itu, pada sidang media yang diadakan selepas majlis penganugerahan persijilan tersebut, Datuk Cik Mat berkata kesedaran masyarakat Islam semakin meningkat tentang kewajipan menunaikan zakat serta menyeru agar amalan tersebut diteruskan. Saya optimis bahawasanya masyarakat pada hari ini telah pun sedar betapa pentingnya kewajipan mereka, dan inilah yang saya mengharapkan kepada semua pembayar-pembayar untuk terus membayar zakat mereka pada bulan 4 ni, iaitu sehingga akhir tahun pada tahun ini. Pengerusi PPZ Mawib, Datuk Cik Mat Cik Ali. Beralih pula ke laporan seterusnya. Asas-asas ekonomi Malaysia kekal kukuh disokong oleh kepelbagaian sudut ekonomi negara dan kestabilan institusi termasuk sektor perbankan. Pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-140 Standard Chartered Bank di Kuala Lumpur pada malam tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata asas ekonomi negara yang kukuh itu diiktiraf oleh badan-badan antarabangsa seperti Forum Ekonomi Sedunia, Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia yang menyenaraikan Malaysia menghampiri kedudukan teratas bagi jadual daya saing dan mudah menjalankan perniagaan. Islamic Bank melantik Ikhwan Mughzani Muhammad sebagai Ketua Pegawai Eksekutif buka kuasa 1 April 2015. Menurut kenyataan bank tersebut, Ikhwan merupakan tokoh perbankan korporat dengan 17 tahun pengalaman, terutama dalam industri perkhidmatan kewangan. Sebelum ini, beliau adalah akaunten bertauliah dengan Institut Akaunten Bertauliah England dan merupakan anggota Institut Akaunten Malaysia. Islamic adalah unit perbankan Islam sepenuhnya kumpulan M-Bank.
Pencapaian atlet negara pada Sukan C Singapura dari 6 hingga 16 Jun depan menjadi penanda aras pertama untuk dipilih ke program podium. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Hari Jamaluddin, program podium diumumkan pada 12 Februari lalu melibatkan atlet terbaik negara adalah program pembangunan dan persediaan atlet untuk menghadapi Sukan Olimpik 2020 di Tokyo, Jepun dan merupakan program lanjutan kepada projek Road to Rio. Beliau memberitahu perkara itu selepas melancarkan web portal dan buku panduan Sukan C 2015 di Institut Sukan Negara ISN. Majlis Sukan Negara MSN sedang mengenalpasti lokasi sesuai untuk mengadakan kem latihan pusat terakhir sebelum kontingen Sukan C Negara berlepas ke Singapura pada bulan Jun ini. Ketua kontingen negara ke Temasya tersebut, Datuk Seri Muhammad Noroza Zakaria berkata, lokasi itu harus mampu menampung 876 pegawai dan atlet selain memudahkan atlet menjalani latihan. Kerajaan Negeri Perlis mahu menarik lebih ramai para pelancong ke negeri itu melalui penganjuran acara sukan. Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man berkata selain menjadikan negeri itu sebagai destinasi pelancongan, penganjuran acara sukan juga dapat meningkatkan kesedaran rakyat Perlis dan Malaysia secara amnya ke arah gaya hidup sihat. Berita IKIM FM 8 pagi berehat seketika, menyusul sebentar saja lagi laporan luar negara. Berita dalam negeri itu tadi dibawakan khas oleh Easy Korban. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk ummah. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam, Ji. Nampak runsing semacam je. Sebenarnya saya nak buat akikah untuk anak saya. Tapi tak tahu nak buat kat mana. Masya Allah. Saya baru je buatkan akikah anak saya dengan Easy Korban. Very easy lah. Nak hubungi kat mana? Hubungi je lah. 03-618-619-11. Kat rumah ada komputer? Ada. Lagi senang. Tekan je. easykorban.org. Alhamdulillah. Dengarkannya di IKIM FM. من طيبة قبل الموت واحنا صغار نحب القمر أكتر كنا واحنا صغار لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي Pilihan utama anda. Berita luar negara ini dibawakan khas oleh Upcori Chewable Tablet untuk anak-anak yang bijak, cergas dan ceria. Bersua kembali, Iran menghantar 2 buah kapal perang ke Teluk Aden bagi mengukuhkan kehadiran tentera negara itu di perairan Yaman ketika tentera Arab Saudi dan negara pakatan melancarkan kempen serangan udara terhadap kumpulan Houthi yang merupakan sekutu kuat Iran. Rangkaian televisyen Press TV memetik kenyataan Ketua Turus Tentera Laut Iran, Habibullah Sayari sebagai berkata, kapal pemusnah Al-Buruz dan kapal sokongan Bush melayar dari Bandar Abbas bagi melindungi kapal-kapal Iran daripada serangan lanun. Iran mengutuk serangan tersebut dan menggesa agar diadakan dialog, sementara pihak Arab Saudi menuduh Iran membekalkan sokongan ketenteraan kepada puak Houthi, dakwaan yang dinafikan oleh Tehran. Kerajaan Syria cuba meraih sokongan baharu apabila menawarkan bantuan senjata kepada kumpulan Palestin yang berlindung di kem pelarian di Syria bagi memerangi ancaman kumpulan militer negara Islam IS. Tawaran tersebut dikemukakan apabila Timbalan Menteri Luar Syria Faisal Mekdad mengadakan pertemuan dengan delegasi dari Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang diketuai oleh Ahmad Majdalani di Damsyik. Menurut Faisal, kerajaan Syria dan PLO mempunyai tekad yang sama untuk memerangi keganasan kumpulan militan IS yang kini menular di kem pelarian Palestin di negara Syria terutamanya di Yarmouk. Sementara itu, mengulas tentang pertemuan dengan Faisal, Ahmad berkata kedua-dua belah pihak bersetuju tentang keperluan satu pasukan bersekutu melibatkan pejuang Palestin dan kerajaan Syria.
Terima kasih kepada para pendengar atas kesudian anda mengikuti perkembangan dalam negeri dan juga luar negara menerusi siaran berita IKIM FM 8 pagi ini, dan insya-Allah perkembangan selanjutnya ikuti siaran berita IKIM FM 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Saya teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia bakal menyusul seketika nanti laporan trafik. Berita luar negara itu tadi dibawakan khas oleh Upcori Chewable Tablet untuk anak-anak yang bijak, cergas dan ceria. Anak saya ni bijak. Bila ayahnya ajak makan snack, dia nak makan kismis sebab dia yakin yang kismis baik untuknya. Dan anak saya dapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Saya bangga dengannya. Setiap hari, saya bagi dia Upcori Chewable Tablet. Dirumus daripada susu kambing, kolostrum, koko, kismis, madu, ginkgo biloba, pegaga dan juga biji anggur. Layari upcorimindagenius.com atau hubungi 0193222461. Upcori, bijak, yakin, cemerlang. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Laporan trafik ini dibawakan khas oleh Seminar Smart Study Osman Affan. Laporan trafik itu tadi dibawakan khas oleh Seminar Smart Study Osman Affan. Assalamualaikum, saya Osman bin Affan, pengasas teknik belajar Smart Study. Adakah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan hadapi masalah mudah lupa, malas belajar atau tidak tahu teknik belajar berkesan? Kami ada cara bagi mengatasi masalah tersebut. Sertai program-program Smart Study yang kami anjurkan, hubungi kami di Facebook page Seminar Smart Study atau hubungi kami di seminarsmartstudy.com, Facebook page Seminar Smart Study atau seminarsmartstudy.com. Saya Osman bin Affan, have fun with Smart Study. Laporan trafik IKIM FM. Laporan trafik IKIM FM dimulakan di pusat bandar oleh ITIS di BKM melaporkan perlahan Jalan Genting Kelang ke Jalan Pahang, sesak Jalan Hang Tuah ke Jalan Imbi. Juga dilaporkan sesak Selayang ke pusat bandar, Taman Midah ke Maharaja Lela dan Grand Saga ke Taman Konot dan Bulatan Bilian. Di KL Seremban sesak Tol Sungai Besi ke Jalan Semantan, juga sesak PWTC ke Jalan Tun Razak IGN. Di Lebuh Raya Persekutuan sesak Subang Jaya ke Jalan 222, sesak Taman Desa ke Subang Jaya, Pantai Dalam ke Travers. Juga dilaporkan sesak Jalan Syed Putra ke Jalan Kinabalu. MRR2 waktu ini sesak Pandan Indah ke Pandan Jaya dan jejambat Jalan Kuari ke Desa Tun Razak. Seterusnya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia melaporkan susu keluar Jalan Tun Razak Selatan juga trafik dilaporkan bergerak perlahan, dan Kajang Sik trafik perlahan dari Sungai Ramal ke Persimpangan Country Heights dan Tamin Jaya ke Mines dan ke SAS, perlahan Kota Kemudian ke Highcom dan Seafield ke Persimpangan Kewajipan. Sekian laporan trafik. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره
وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Selalu ada
Adakah anda sedang memandu di lorong sesuai dengan kelajuan kenderaan anda? Jangan ekori kenderaan di depan atau memandu terlalu rapat. Sebagai pemandu, ia bukan sahaja merimaskan, ia tidak mungkin dapat bertindak mengelakkan pelanggaran dalam keadaan kecemasan. Jika anda di lorong laju dan pemecutan kereta anda dihalang oleh kereta yang lebih lambat, anda hanya perlu pancarkan lampu depan kereta anda untuk menandakan hak kelancaran perjalanan anda. Mengekori kereta depan cuma membahayakan diri anda serta orang lain. Jaga jarak anda mampu mengubahnya. Sabal khair, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Warna Pagi. Luke dan Mas akan menceriakan diri untuk menceriakan hidup anda. Dan ceria-ceria kita pagi ni bukan sekadar ceria kosong. Kita nak bawakan ilmu dari masa ke semasa. Dan berkongsian kita, topik pagi kita dah jelaskan awal tadi ya, Luke, berkaitan dengan beban hutang, apa tu? Gagal rancang kewangan. Akibat gagal rancang kewangan, ukur baju di badan sendiri. Sebab dewasa ni kita dapat saksikan begitu ramai anak muda yang jatuh bankrupt disebabkan oleh gagal mengurus keuangan dengan baik. Dan ini bukan mereka yang orang kata tidak ada pendidikan tinggi saja. Sebenarnya mereka yang ada berpendidikan tinggi juga sebenarnya pun tak dapat nak mengawal ataupun merancang keuangan mereka dengan ada baik. Banyak faktor. Mungkin faktor persekitaran, kawan nak menunjukkan betapa gayanya mereka, betapa up to date-nya mereka dalam kehidupan mereka. Sebab orang kata nak nampak update, nak nampak yang cantik, yang mahal. Itu semua untuk mata siapa? Untuk mata orang lain. Bukan untuk mata sendiri. Saya. Dan kajian dijalankan Universiti Putra Malaysia UPM ni, artikel yang kita petik ke atas 480 responden berumur 40 tahun ke bawah tahun lalu mendapati golongan itu mudah keliru apabila menyentuh tentang aspek keuangan dan tabungan masa depan. Dan tahun lalu laporan menunjukkan 68,299 individu berumur di bawah 45 tahun diisytiharkan bankrupt. Okey, satu angka yang bukan sedikit. 68,299 dalam tempoh 2005 hingga 2012. Dan kebimbangan itu bukan kerana jumlahnya melebihi separuh daripada jumlah keseluruhan 129,640 individu yang dilaporkan muflis oleh Jabatan Insolvensi Malaysia dalam tempoh itu, tapi secara tidak langsung menzahirkan budaya pengurusan kewangan yang masih lemah dalam kalangan belia di negara ini. Sebenarnya kita nak kupas berkaitan dengan gagal ataupun bagaimana nak merancang keuangan baik supaya kita tidak terjerumus dalam kancah yang tidak dapat kita kawal keuangan kita dengan baik. Jadi kita akan bersama. Untuk itu kita bawakan kepada anda Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahrir bersama dengan kita pagi ini bagi membincangkan tentang tajuk ini, beban hutang gagal akibat gagal rancang keuangan. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudi bersama dengan tim Warna Pagi. Terima kasih jemput saya. Hajah dah merancang keuangan. Allah. Kau tak merancang. Dia tak merancang pun. Dia memang dah sentiasa. Subhanallah. Masya Allah. Okey, Hajah merupakan penulis buku Cukupkah Wang Anda, dan juga merupakan seorang Presiden Association of Islamic Financial and Wealth Management Malaysia atau Persatuan Pengurusan Kewangan dan Harta Islam Malaysia. Masya Allah. Dan juga pengasas dan principal partner kepada Hijrah Wealth Managers. Okey, kita nak gozi aja seketika nanti bersama rakan pendengar kita. Betul aja, orang muda kita sebenarnya tak pandai mengurus keuangan mengakibat kepada beban hutang hari ini. Itulah kalau anak saya dengar, dia kata memang mak ni asyik nak kutuk golongan muda ke? Tidak, insya-Allah mereka perlu bimbingan. Kita positif sikit. Kita nak bagi ingat pada mereka kerana hidup mereka masih baru bermula. Dia kena dengar nanti. Sebab bila cakap belia tu baru nak mula kerja. Macam mana tiba-tiba baru kerja 5 tahun dah bankrupt, dah muflis. Jadi apa masalahnya, di mana silapnya? Dan kita sebelum mungkin panduan juga untuk ibu bapa yang anak-anak mereka baru nak bermula dalam dunia pekerjaan, menguruskan keuangan sendiri, boleh dengarkan kami seketika nanti insya-Allah bersama dengan Mas Luke dan juga Hajah Rohani. Okey, kita akan kembali selepas ini. Kepada anda yang ingin bagi komen anda di Facebook kami, boleh bagi di www.facebook. Terima kasih Mas IKIM FM di bawah tajuk beban hutang akibat gagal rancang keuangan. IKIM FM, pilihan utama anda Warna Pagi. Info ini dibawakan khas kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. Adab bersahabat. Hubungan persahabatan merupakan antara anugerah Allah SWT yang tidak ternilai harganya. Sahabat, teman, rakan atau kawan walaupun berbeza sebutan, tetapi hakikatnya mereka sentiasa berada dalam lingkungan kehidupan kita pada setiap hari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seseorang insan adalah terikut-ikut dengan adat kebiasaan sahabatnya.
maka hendaklah kamu melihat dengan siapa kamu bersahabat. Riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Adab orang yang bersahabat itu ada banyak perkaranya, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ada 23 perkara yang boleh dijadikan panduan. Pertama, melebihkan sahabatnya atas dirinya dari segi material. Jangan terlalu berkira atau bakhil dalam bersahabat. Kedua, membantu sahabatnya dari segi keperluannya dengan bersegera tanpa menunggu dia meminta tolong. Ketiga, menyembunyikan segala rahsia-rahsia sahabatnya. Keempat, menutup segala keaibannya. Kelima, apabila ia mendengar seseorang mencela sahabatnya, dia tidak menyampaikan perkataan itu kepada sahabatnya itu. Seterusnya, apabila seseorang menceritakan keburukan sahabatnya, elakkan mendengarnya. Ketujuh, apabila mendengar seseorang memuji sahabatnya atau sesuatu yang menyukakannya, hendaklah ia menyampaikan kabar itu kepadanya. Kelapan, apabila sahabatnya berucap, hendaklah ia bersungguh-sungguh mendengar ucapannya. Seterusnya, meninggalkan berbantah-bantah dengan sahabatnya. Kesepuluh, memanggil sahabatnya dengan nama yang ia sukai, bukan gelaran yang buruk. Ke-11, apabila melihat sahabatnya berbuat kebajikan, hendaklah ia bersyukur atas perbuatannya. Ke-12, menegah seseorang daripada mencela sahabatnya seperti mana ia menegah seseorang mencela dirinya sendiri. Ke-13, memberi nasihat kepada sahabatnya dengan perkataan yang lemah lembut, bukan dengan sindiran yang pedas dan tajam menikam hati. Ke-14, memaafkan segala kesilapan sahabatnya, bukan memerli atau menempelaknya. 15, mendoakan sahabatnya di dalam solatnya semasa hidup dan selepas matinya. Ke-16, membuat kebaikan dengan ahli keluarga sahabatnya kemudian dari matinya. Ke-17, jangan membebani sahabatnya dengan permasalahannya supaya senang hatinya. Ke-18, menzahirkan kegembiraan dengan sebab nikmat yang didapatinya oleh sahabatnya. Ke-19, menzahirkan kedukaan dengan sebab kesusahan yang menimpa sahabatnya. Ke-20, hendaklah ia memulai salam ketika bertemu dengan sahabatnya. Seterusnya, apabila datang sahabatnya ke suatu majlis, hendaklah ia membuka ruang duduk untuk sahabatnya, dan jika tiada ruang untuknya, hendaklah ia berpindah ke tempat lain bagi memberi ruang untuk sahabatnya. Ke-22, apabila sahabatnya mahu pulang ke tempatnya, hendaklah ia menurutinya hingga ke muka pintu rumah atau pagar untuk memuliakannya. Dan terakhir, apabila berkata-kata sahabatnya, hendaklah ia diam seraya mendengar segala perkataannya sehinggalah selesai. Kemudian barulah ia memulakan pula perkataannya. Dan janganlah sekali-kali ia mencelah perkataan sahabatnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Adab Harian Muslim ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM. Info itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. Bukalah akaun tabung haji untuk anak-anak anda. Simpanan wadah Yad Dhamanah dengan jaminan berlandaskan syariah yang bersih lagi suci. Mudah dan cepat. Anda hanya perlu membawa sijil lahir atau MyKit dengan jumlah minima simpanan serendah RM2. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab, penyayang dan bijak demi pelaburan dunia dan akhirat. Keterangan lanjut, sila layari www.tabunghaji.gov.my atau hubungi 03 6207 1919. Baik, terus setia bersama kami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama Warna Pagi. Pada pagi ini kita bercakap tentang beban hutang akibat gagal rancang kewangan, ukur baju di badan sendiri. Bersama kita sekarang ni yang berbahagia Hajah Rohani, Datuk Haji Muhammad Syahir yang akan bercakap tentang perkara yang semakin membimbangkan ini. Puan Hajah, kita mungkin nak beri penjelasan kenapa betul ke ada masalah beban hutang yang tinggi pada orang muda-muda ni baru nak hidup. Tadi kalau tadi Mumtaz menerusi Facebook kita share satu ya. Mumtaz Aziz, Assalamualaikum. Zaman sekarang kalau nak beli rumah atau kereta cash dalam mimpi je lah katanya.
nowadays semua berhutang, tapi betul kena ukur baju di badan sendiri. Komen setahu mana statistik mungkin perkongsian kita. Terima kasih Mas dan Luke. Ini memang mumtaz tadi komen. Relevan sangatlah mumtaz. Tapi sebelum kita kupas mumtaz ni komen, kita baca sedikit statistik sebab sekarang semua sedia maklum, mungkin kita ada satu agensi yang dikenali sebagai Agensi Counselling dan Pengurusan Kredit AKPK ni ditubuhkan khas oleh Bank Negara Malaysia untuk menangani masalah orang kita yang ada masalah hutang, tetapi dengan hutang dengan institusi keuangan berlesen lah. Kalau anda ada hutang dengan Along semua tu, dia orang tak tolong lah so dia orang bila dah ramai dapat khidmat nasihat dari AKPK, mereka pun mengkaji apakah sebab utama orang-orang kita ni ada masalah hutang so kaji dia dapat statistik. So top on the list penyebab utama mereka ada masalah hutang atau masalah keuangan adalah, pertama, that means 22.8% daripada mereka ni menjawab perancangan keuangan yang lemah. That's why itu memang berkait rapat sangatlah pengurusan hutang ni dengan kita punya ketidakupayaan untuk membuat pengurusan keuangan. So bukan kita nak fokus zoom in golongan muda lah yang paling teruk, tidak anak-anak kita jangan risau, jangan gusar. Kita insya-Allah akan kongsi tip pada pagi ni sikit sebanyak anda boleh dapat pencerahan apakah harus anda handle, sebab memang ilmu ni kita tidak dapatlah kadang secara formal. Anda masuk habis belajar terus masuk universiti, terus keluar universiti, terus tahu-tahu dah dapat kerja. Kerja tahu-tahu dah dapat gaji. Dah dapat gaji, tahu-tahu bank datang jemput anda. Itu yang kadang-kadang tu mengaburi mata anak-anak muda ni kan. Baru dapat gaji 2,000 setengah, dia kira banyak duit lah masa tu. Sebelum ni tak ada duit poket sendiri. Semuanya mak bagi, tiba-tiba dapat duit banyak bila bekerja. Dia jadi apa tu? Dia kata lonjakan pendapatan you punya julat pendapatan you daripada you dekat universiti berapa ratus mak bapak kasih. Katakanlah maksimum 500 sebulan kod sekali dia buat kerja 3,000. So lonjakan berapa peratus persen tu about 600% dia punya kenaikan gaji. So jadi gelap mata ke apa mata dia panggil, lupa diri. Lupa diri tak malah negatif je. Bukan lupa diri kan, terus daripada mak tua ni. Sebenarnya kita kalau boleh, kita tak apa, kita alhamdulillah dapat wang yang besar dan kalau kita dapat menguasai pengurusan keuangan itu, masya-Allah anda muda saya saja baca satu statistik for you to look forward to untuk anda pandang depan. Kalau anda golongan muda kalau anda mampulah set aside RM400 saja sebulan. Saya pernah baca statistik ni sebab kita buat perkiraan. RM400 saja sebulan anda set aside selama 30 tahun anda melabur dalam instrumen yang dapat 10% setahun. Akhir 30 tahun ni anda akan bergelar jutawan. Masya-Allah. Ini kita nak bawa dia kan totally opposite tau, daripada orang yang berhutang tapi anda adalah orang yang berlabur. Berlabur tak betul. Orang yang melabur. So anda akan menjadi daripada negatif ke positif terus. So pandang tak usah pandang alamak saya punya gaji kecil, macam mana saya tak boleh survive, saya terpaksa hutang. Bila you dah buat minda you macam tu, memang that's going to happen. Itu dikenali sebagai self-fulfilling prophecy lah. Apa yang anda bayangkan itu akan terjadi bila anda keep on saying that to yourself. Yang kata alamak tak boleh. Okey, tapi Puan Haja, sekarang ni Ilham menyahut juga soalan daripada Mumtaz ni, kata susah nak beli barang tanpa berhutang. Memang kena ada hutang. Nak tanya juga pada Puan Haja, ada tak hutang baik dan hutang tidak baik? Macam mana? Sebab saya pun started off as a banker. Saya mulai sebagai banker dan saya masuk American Express pula lepas tu. So banker dan credit card. So ada tengok dua jenis hutang Yang mana hutang baik, hutang buruk. Kalau tengok dari segi credit card dan dari segi bank. Of course kalau dari segi institusi kita kata bank lebih baik daripada credit card lah. Tetapi kalau dari segi istilah hutang baik, hutang buruk tu saya suka bawa kita balik kepada ajaran kita lah Dalam Islam kita memang kalau boleh tu berhutang tu untuk perkara yang memang kita perlukan. Pertama adalah rumah. Tulis. Memang saya anggap memang kita perlu sangat, dan ramai kita tak mampu beli rumah. So kita boleh ambil loan, tapi kadar dan jenis loan rumah tu semua kena faham Dan kedua adalah kereta. So dua ni memang loan yang kita anggap loan baik, tapi jangan terbawa-bawa dengan kebaikan itu. Faham Kalau kata keperluan you adalah kenderaan atau keperluan you adalah pengangkutan, you sebenarnya boleh pilih untuk naik kenderaan awam, tapi you tidak pasal tak
tak mature. Yeah, tak convenient lah mungkin kadang-kadang. Tak convenient ke tak? Okay. So you beli kereta. Tapi kalau you pilih kereta, you ada pilihan untuk kereta mahal, kereta murah, kereta second hand, kereta brand new. So banyak pilihan. Dia punya matrix pilihan ini akan menjuruskan anda untuk satu situasi. So kalau anda pilih kereta yang sebenarnya anda tak mampu Vios, sampai anda beli Vios. Sebenarnya anda mampu hanya Proton FLS yang paling low end kan. Tapi anda tak mau itu, sebab itu nanti orang gelakkan anda bawa kereta. So anda nak macam tu. So pilihan kita yang akan membuat kita salah keputusan. Dan mungkin loan yang baik juga adalah pendidikan. Dan loan yang baik mungkin adalah untuk perubatan ibu bapa. So ada loan baik yang kita anggap begitulah. Maksudnya dia ada nilai etika ada di situ ya. Dia tidak kerakusan, tidak terserlah dengan anda ambil loan ya. Kita sendiri sebenarnya tahu bila kita ambil loan tu loan baik ke loan tak baik tu. Tapi kadang-kadang ramai yang kata okey, walaupun ini bukan loan tak baik, contoh macam boleh buat personal loan nak renovate rumah. Itu adakah itu loan yang baik atau tidak baik? Kadang-kadang dia nak sedap hati, alah nak besarkan rumah, nanti rumah harga makin mahal. Betul, padahal dia baru je beli rumah, baru siap boleh developer. Saya pun tak faham. Tapi itu sebenarnya memang perangai orang kita lah kan. Beli rumah aja sah mesti kena renovate. Kalau tidak nanti orang sebelah renovate, kita takkan tak nak renovate. Ingat itu yang sebab utamanya. Sebenarnya bila you dapat rumah daripada developer, pasti developer dah buat yang terbaik. Kalau tak, kenapa you beli? Pasal masa you beli tengok specs kan. Pasal you tak tengok specs betul-betul. Pasal you tak suka tiles ni, kenapa you beli juga? Kan kalau kita marah macam tu. Tapi kan nada tinggi pula. So tak apa, you beli mungkin you nak renovate, nak tahu grill ke untuk keselamatan dan nak buat kitchen pula. Kitchen cabinet anda ada pilihan. Pilihan nak kitchen cabinet yang biasa-biasa saja ke atau yang high end betul, yang mahal sangat ya. So ini semua sebenarnya pilihan itulah yang membuat kita menjerumus ke bidang yang akan menghancurkan keuangan kita atau tidak. Itu dia. Okey, kita nak kupas banyak lagi selepas ini bersama dengan Puan Hajah Rohani dan kita beri laluan kepada laporan trafik seketika saja nanti. Banyak lagi orang kata bukanlah nak menakutkan tapi ini realiti kehidupan. Tapi memang nak bertakut pun. Dan juga supaya kita tidak terjerat orang kata ya. Berhati-hati dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Okey, Warna Pagi terus bersama dengan kami. IKIM FM. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI, Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Laporan trafik ini dibawakan khas oleh Intim Publishing, penerbit buku terhangat di pasaran. Laporan trafik IKIM FM. Laporan trafik IKIM FM dimulakan dengan Leboya Sprint, trafik pelahan dari NKVE ke Kayu Ara. Di Best Raya, trafik pelahan dari Belakong ke Seri Kembangan, Salak Jaya ke Pusat Bandar dan Sapura ke Plaza Tol Mines Utara. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas, trafik pelahan dari Kota Kemuning ke Highcom dan Sifil ke Persimpangan Kewajipan. Di Kajang Silk, trafik pelahan dari Sungai Ramal ke Persimpangan Country Heights dan Taming Jaya ke Mines. Di Lebuh Raya Kesas, sekali lagi trafik pelahan ke Kota Kemuning
ke Highcom dan sivil ke persimpangan kewajipan. Di Pro Lintas Akleh, susul keluar Jalan Tun Razak Selatan, trafik bergerak perlahan. Sekian laporan trafik, kembali dalam Warna Pagi selepas ini. Laporan trafik itu tadi telah dibawakan oleh Intim Publishing, penerbit buku terhangat di pasaran. Kini diterbitkan buku 1000 Mukjizat Rasulullah SAW. Pastikan anda memiliki buku 1000 Mukjizat di pasaran sekarang atau dapatkan di intimmobile.com. Pastikan anda memiliki buku 1000 Mukjizat Rasulullah SAW. Himpunan Hadis Mukjizat Nabi Muhammad SAW, karangan Dr. Mustafa Murad, kini di pasaran atau tempah secara online di intimmobile.com. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Setiap tingkat ada rumah, tiap rumah ada pintu, tiap pintu ada kuncinya. Tahukah kunci yang utama dalam rumah amat indah? Indah tak bisa dibayangkan, makin tinggi makin berharga, paling tinggi Firdausi A'la. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Dari sini hingga ke sana ada waktu tinggi dan rendah, jauh dekat terus usaha, jangan putus asa rahmatnya. Jalan elok ikut ulama, para ahli waris anbiya, bawa panji cahaya mulia, panji kasih sayang baginda. IKIM FM pilihan utama anda. Itu dia Muhibbin dengan kunci syurga, membawa kita ke 8.48 minit pagi. Dan kita berkongsi pagi ni, topik pagi kita beban hutang akibat gagal rancang keuangan. Puan Hajah Ruhani kita tadi, saya nak tanyalah Puan Hajah, boleh kita kata tak sebenarnya hutang yang tinggi dah, kita katalah hutang saja, hutang tinggi ni sebenarnya akibat hawa nafsu yang melampau-lampau je, nak please orang ni sebenarnya. Betul Mas ni memang boleh jadi menteri keuangan. Masya Allah. Dengar tak je? Okey, sebenarnya memanglah antara perkara utama. Kalau saya nak tanya soalan pada Mas dengan Luke ni, cuba teka lah ya. Dia orang dapatkan kajian atas kenapa orang dimufliskan. Dan dia orang tengok sebab utama orang muflis ni sebab hutang apa. Cuba you teka sikit. Hutang apa? Kan kita ada banyak jenis hutang. Saya dulu. Hutang kereta. Tengok. Pandai ke Lu dah tengok tadi saya slide Tapi itu hakikatnya bila dia ada hutang kereta, jawapan kepada jenis hutang apakah membuat kita muflis, dan kita betul lah jawapan kepada masuk. That means bila kereta ni ada kena-mena dengan nafsu kan. Bila kereta tu kita macam kadang-kadang kita bawa kereta mewah, sebenarnya kita tidak mampu, tapi kita ingin menunjuk-nunjuk kan, ataupun dari jauh lagi kita punya alarm tik-tik. Ataupun kita bila kunci kereta tu tak keluar, tak terjulur kan, kunci kereta yang tersimpan di dalam, faham kan. So kita bila kita minum kat kedai mamak, ke warung kopi kan, kita letak aja kunci kereta. Itu gaya. Itu sekarang memang lifestyle spending perbelanjaan akibat gaya hidup dah menjadi salah satu daripada perbelanjaannya trend orang kita. Dulu tidak ada trending gaya hidup ini, perbelanjaan. Sekarang sudah ada. So ini antara perkara inilah maksudnya
ingin dilihat dalam kereta mewah, ingin dilihat dalam tempat minuman yang bertaraf. You minum kat situ. I tak boleh minum. I tak lalu minum kat situ. I mesti minum kat tempat yang kopi yang import kan. Atau popcorn, saya mesti popcorn yang yang mahal. Maknanya semuanya untuk mata orang lain, pandangan orang. Okey, mungkin salah satu juga bila kita sebut orang muda ni yang banyak berhutang, hutang personal loan yang peribadi yang kita sebut tadi kan, adalah hutang perkahwinan. Pinjaman untuk perkahwinan. Aduh, kalau orang muda yang dengar memulakan berkhabar aja. Maknanya kita memulakan institusi keluarga kita tu dengan satu bebanan dah bermula dah. Itu tak ada punya catch word sekarang among bankers, atau bukan bankers yang cakap kot, tapi ada orang bagi tahu kita kalau ambil loan untuk kahwin, dan masa tempoh loan tu selalunya 7 tahun. Dulu sebelum Bank Negara instill some guidelines dulu pinjaman peribadi sampai 20 tahun pun boleh bayar balik. Sekarang hanya maksimum 10 tahun. So dalam tempoh 10 tahun anda melahirkan anak. Diorang sekarang chop dan gelar anak tu anak bank. Bayangkan. Tak sedih ke mak bapak kan? Sepatutnya you tak boleh lah buat macam tu. Dalam kehidupan kita orang muda sekarang, belum apa-apa, belum dapat kerja, kita dah gelar YB yang berhutang sebab kita hutang PTPTN. Dah lah keluar dah dalam status itu, dan kita pula nak kahwin lagi satu YB punya meningkat, you hutang lagi. So you sedang orang mengumpul harta, you mengumpul hutang. So betul. Kita mulai at the end sepatutnya ada cara untuk kita hadapi. Kita boleh juga hidup up to date, tapi bukan ada teknik ataupun cara yang betul supaya kita elak berhutang. Sebenarnya nampak macam luxury, nampak mewah, tapi sebenarnya bukan duit kita. Betul. Ada saya baca quote daripada seorang pelakon luar negara, using money which is not yours. Kad kredit tu lah. Nanti saya baca quote-nya, saya tak ingat lah sebenarnya. Tapi ceritanya kita rasa duit kita bila kita swipe ke, bila kita berhutang, tapi bukan sebenarnya. Dan ini ada kaitan dengan kita nak benda tu sekarang juga. That means immediate gratification versus delayed gratification. Immediate maksud you nak sekarang. Kalau delayed tu style orang lama. Kita tak mampu, jom kita belanja, kita simpan duit dulu, sikit-sikit. Dah simpan, dah 10 bulan simpan, baru kau beli. Ni orang tua-tua mesti cerita. Tapi orang muda sekarang, I nak sekarang juga. So nak sekarang. Tu yang kadang beli online lah. Then online, then credit card swipe. Tak ada kawalan hawa nafsu kita tu. Tadi tu berbalik pada yang kereta tadi kan. Ramai Yelah contoh gaji buat 3,000, bayar seorang kita 2,500. Itu memang bahaya lah. Guna yang lain tu dengan hutang. Betul. Okay, kita nak tahu lagi selepas ini. Hayya bil Arabiah kembali di Kim FM Warna Pagi. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyatan mubarakatan min indillahi azza wa jal, ala wahya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum idha'ati Ma'hadil Wa'il Islamil Malizi IKIM FM. As-Sayyidah Al-Muhtaramah Mukhrajatul Barnamaj As-Sayyidah Muna Jasman wa Muhibbu Lughatil Quranil Karim Al-Ahibba. Yang saya hormati penerbit rancangan Datin Muna Jasman dan seterusnya sidang penggemar bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang dikasihi sekalian. Baik, kita teruskan tema kita pada hari ini, masih lagi berkisar tentang Al-Kalimat Al-Mutadaddah, perkataan berlawan siri yang ke-8. Saya mulakan dengan dialog yang pertama. Kaifa yakunu fasluka? Kaifa yakunu fasluka? Kaifa kaf ya fa. Yakunu ya kaf waw nun. Fasluka fa sad lam kaf. Kaifa yakunu fasluka membawa maksud bagaimanakah
keadaan kelas kamu. Dan berikutnya, fasli nadhifun. Fasli nadhifun. Fasli fa sad lam ya. Nadhifun nun dha ya fa. Fasli nadhifun membawa maksud kelas saya bersih. Dan berikutnya, halil hammam qadhirun au wasikhun. Halil hammam qadhirun au wasikhun. Hal ha lam. Al hammam alif lam ha pedas, mim alif mim. Qadhirun qaf dhal ra. Au alif hamzah waw. Wasikhun waw sin kha. Halil hammam qadhirun au wasikhun membawa maksud adakah tandas itu kotor. Kedua-duanya membawa maksud kotor, iaitu qadhirun dan juga wasikhun. Dialog berikutnya, la huwa nazifun. La huwa nazifun. La lam alif. Huwa ha waw. Nazifun nun dha ya fa. La huwa nazifun membawa maksud tidak, ianya bersih. Dan berikutnya, ma'aksun nazif. Ma'aksu an-nazif. Ma mim alif. Aksu ain kaf sin. An-nazif alif lam nun dha ya fa. Ma'aksun nazif membawa maksud apakah perkataan berlawan bagi an-nazif. Dan berikutnya, aksuhul qadhir au al-wasikh. Aksuhul qadhir au al-wasikh. Aksuhu ain kaf sin ha. Al-qadhir alif lam qaf dhal ra. Au alif hamzah waw. Wasikh al-wasikh alif lam waw sin kha. Aksuhul qadhir au al-wasikh membawa maksud lawannya ialah kotor. Baik, saya ulang semula dialog ini daripada awal bertemakan Al-Kalimatil Mutadaddah siri yang ke-8. Kaifa yakunu fasluka? Bagaimana keadaan kelas kamu? Fasli nadhifun. Kelas saya bersih. Halil hammam qadhirun aw wasikhun? Adakah tandas berkotor? La huwa nadhifun. Tidak, ianya bersih. Ma'aksun nadhif. Apakah lawan bagi perkataan bersih? Aksuhul qadhir awil wasikh. Lawannya ialah kotor. Baik, itu tips pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Dapatlah kita mempelajari berkenaan perkataan berlawan di antara bersih dan juga kotor dalam bahasa Arab. Boleh digunakan nadhif dan lawannya iaitu al-qadhir ataupun wasikh. Begitu juga di sebaliknya, dan dapatlah kita praktikan di dalam dialog komunikasi bahasa Arab yang mudah, yang asas dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. وهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونكتفي بهذا القدر. وأخيرا نتمنى لكم الاستفادة المستمرة من برنامجنا هيا بالعربية، وإلى لقاء آخر ونستودعكم الله. واستمروا معي دكتور أزلان سيف البحارم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. Sebarang cadangan bolehlah diemailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa